Maliran cerita di Sebarat Berita, kalau diikutkan semalam, satu acara debat perdana telah pun berlangsung di antara dua tokoh ataupun sosok politik yang cukup disegani, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Datuk Seri Najib Tun Razak. Kami di Astro Awani antara yang menyiarkan secara langsung debat perdana yang dilangsungkan daripada auditorium Matik di Ibu Negara. Kalau ada mana-mana yang terlepas kepada anda yang mungkin yang nak nonton lagi sekali, anda boleh terus ke platform astroawani.com ataupun di mana-mana platform media sosial kami. Ada kami muat naik video penuh ataupun mikro konten ataupun video-video yang kami potong pendek untuk anda mungkin boleh menontonnya berkali-kali ataupun buat sedikit analisis. Baik, untuk bercakap tentang analisis ini, saya nak bersama dengan Profesor Dr. Siva Murugan Pandian, Pak Analisis Politik daripada USM. Prof antara individu yang berada dalam Dewan semalam menonton sendiri debat yang berlangsung selama 1 jam 30 minit. Mungkin pada waktu ini kita tahu selepas debat berlangsung, kalau cakap pasal debat mesti orang nak tahu pemenangnya, tapi kalau ditanyakan antara penyokong kedua-dua tokoh politik, masing-masing akan mempertahankan sosok ataupun figura politik masing-masing. Tapi untuk sebagai pemerhati politik tanah air, mungkin Prof boleh kongsikan, adakah debat semalam yang berlangsung antara kedua-dua tokoh politik ini sudah cukup memadai ataupun telah menepati hasrat untuk kita melihat satu wacana ilmiah dalam politik realiti baharu ini? Ya, bagi saya melihat bahawa debat semalam sebenarnya bukan untuk mencari siapa kalah, siapa menang, siapa berjaya meyakinkan, siapa tidak berjaya sama sekali melahirkan kepercayaan. Tetapi usaha sebenar adalah untuk membolehkan kita melihat bagaimana kedua-dua tokoh yang saya lihat merupakan figura negarawan yang sebenarnya adalah menampakkan keberanian untuk bersemuka, menampilkan pandangan yang barangkali sudah pun dikemukakan sebelum ini. Ia juga menjurus kepada persoalan bagaimana ramai melihat barangkali ianya bersifat retorik politik, tetapi dalam debat perdana kita mahu melihat idea percambahan fikiran, mindset dan bagaimana sebenarnya debat itu bertujuan untuk pendemokrasian, debat bertujuan untuk membolehkan bukan untuk mendekati ahli masing-masing, tetapi untuk membolehkan yang atas pagar melihat isu ini di dalam skop yang lebih luas. Bagi saya melihat Datuk Seri Najib Tun Razak memberikan penekanan kepada kestabilan politik, manakala Datuk Seri Anwar Ibrahim memberikan penekanan ke atas soal pembaruan. Pertembungan kedua-dua idea itu sebenarnya bertujuan untuk membolehkan yang atas pagar memilih yang manakah yang sesuai dalam kedudukan semasa, yang manakah yang sepatutnya dijadikan sebagai landas untuk dibawa ke hadapan. Perdebatan adalah bertujuan untuk melihat kepada idea, pemikiran, ketokohan, kewibawaan dan bagaimana setiap tokoh yang terlibat dalam debat itu mempamer usaha untuk membawa negara ke masa hadapan yang lebih baik. Jadi kedua-dua tokoh telah mengemukakan pandangan masing-masing. Sudah pasti kalau kita tanya kepada ahli mereka, mereka akan menyatakan bahawa tokoh mereka lebih baik daripada yang lain. Tapi bagi saya yang penting di sini adalah kita melihat bagaimana usaha perdebatan itu kembali di dalam kita berhadapan dengan kelesuan dalam ketika proses partisipasi politik semakin terhakis, terpinggir, semakin luntur. Sekurang-kurangnya perdebatan ini memungkinkan untuk kita membina kepercayaan ke atas penginstitusian struktur politik yang ada di negara kita. Prof, kita tahu semalam bila berlangsungnya debat perdana ini ada dua topik yang utama, iaitu yang pertamanya berkaitan dengan isu sapura energi. Itu satu hal lah yang menjadi tumpuan adalah berkaitan dengan apa hala tuju dan juga masa depan bagi negara yang tercinta di Malaysia ini. Sepanjang dalam 1 jam 30 minit ni, daripada sisi pandangan dan juga penilaian Prof lah,
apa sebenarnya tumpuan dan juga apa sebenarnya perkara yang kedua-dua pendebat terlepas pandang? Sepatutnya bila bercakap tentang masa depan negara Malaysia ini, kita tahu dalam lebih kurang dalam 1 jam 30 minit ini kedua-dua pendebat mengambil peluang untuk menyatakan zaman kegemilangan masing-masing. Tapi mungkin daripada Prof, apa sebenarnya missing chance mereka pada semalam yang berlaku semalam? Ya, mungkin harapan ekspektasi dalam kalangan pemerhati terlalu tinggi ke atas kedua-dua tokoh itu. Bagaimana publicity diberikan kepada itu dengan harapan masing-masing dapat kemukakan misi, wawasan, gagasan jika sekiranya akan mentadbir urus negara barangkali bagi Barisan Nasional secara solo ataupun kepada Pakatan Harapan. Itu tidak dikemukakan secara sepenuhnya, secara total, yang diberikan tumpuan juga lebih kepada usaha untuk memberikan cerminan ke atas refleksi pencapaian dan juga kegemilangan yang pernah mereka capai, itu jadikan sebagai nota kaki, sebagai rujukan. Kerana bertanggapan, jika itu dijadikan sebagai satu paparan kepada umum, barangkali itu akan menang sokongan yang terhakis. Mungkin juga isu yang berkaitan dengan bagaimana kita nak berhadapan dengan masa depan yang lebih mungkin kritikal jika sekiranya kelesuan politik berpanjangan. Itu tidak disentuh oleh kedua-dua tokoh. Begitu juga dengan andai kita berhadapan dengan konflik ataupun krisis yang lebih besar. Apakah mekanisme pendekatan yang akan diguna pakai? Kerana kita sudah berhadapan dengan pandemik COVID-19, itu diterangkan, tetapi apakah akan ada satu unjuran baru? Jadi mungkin itu yang terlepas pandang oleh tokoh yang saya percaya mungkin selepas ini mungkin barangkali dapat dikemukakan untuk memastikan perdebatan seperti ini dapat diteruskan. Prof, mungkin pada waktu ini boleh dikongsikan sebelum saya nak beralih kepada topik yang lain. Berdasarkan KPI Prof lah melihat kepada pasca debat perdana Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Datuk Seri Najib Tun Razak ini, daripada sudut pandang daripada rakyat itu sendiri, kerana orang politik sudah tentu ceritanya dan juga perjuangannya adalah tentang politik, tetapi rakyat ada penilaiannya tersendiri. Apa hujungnya dan juga apa penilaian rakyat apabila mereka setelah menonton debat yang berlangsung semalam? Ya, saya rasakan ini merupakan langkah awal bagi rakyat untuk kembali mendapatkan kepercayaan, keyakinan kepada sistem dan juga struktur politik tanah air. Dengan usaha untuk membawa dua tokoh, figura, sosok yang saya rasakan penting dalam politik arus perdana, sekurang-kurangnya rakyat dapat melihat bagaimana kedua-dua tokoh ini telah ditampilkan dalam usaha untuk memenuhi vacuum ataupun lompong jurang yang telah wujud dalam soal politik arus perdana negara kita. Jadi sebilangan barangkali merasakan bahawa tidak memenuhi ekspektasi mereka, barangkali melihat ini sebagai sekadar retorik politik. Tetapi bagi saya yang penting adalah sekurang-kurangnya rakyat mempunyai satu pelantar baru ataupun satu tapak baru untuk melihat kehadiran tokoh yang boleh mengemukakan pandangan mereka, boleh menampilkan pemikiran mereka yang boleh juga mencapai sasaran penonton ataupun masyarakat masa yang dalam usaha untuk mendampingi mereka agar kelesuan politik tidak berpanjangan, agar rasa mual, kecewa, marah kepada struktur sistem politik itu juga dapat mengakhiri kemarau yang telah wujud dalam soal politik tanah air. Okey, baik Prof, kita cukup-cukuplah dulu bercakap tentang debat perdana antara dua tokoh ini. Apa kata kita refleksi tentang perjalanan dan juga hala tuju salah satu daripada perkembangan politik tanah air. Saya nak membawa perhatian anda semua untuk melihat kepada pengundian pemilihan PKR 2022 yang mana seperti apa yang dijadualkan bermula ataupun membuka tirainya pada hari ini, kerana ini akan menyaksikan seramai 11,282 calon yang akan merebut pelbagai jawatan di peringkat pusat, cabang dan juga sayapnya. Anda kalau nak dapatkan artikel penuh, anda boleh terus ke astroawni.com. Prof,
Mungkin pada waktu ini mungkin boleh dikongsikan, kita tahu pemilihan PKR 2022 sekali lagi untuk jawatan tertinggi, jawatan nombor 1 iaitu presidennya masih lagi kekal tak menang tanpa bertanding bagi Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi bagi jawatan nombor 2 sekali lagi ini adalah kerusi dan juga perebutan yang cukup panas iaitu jawatan timbalan presiden. Di antara yang setakat ini dimaklumkan Rafizi Ramli akan dan juga seorang lagi calon adalah Datuk Seri Saifuddin Nasution. Kalau kita nak imbas kepada pemilihan yang sebelumnya, jawatan ini juga menyaksikan dua tokoh yang cukup penting yang sebelumnya pada waktu itu juga merebut untuk jawatan ini. Mungkin pada kali ini, adakah suhu yang sama Prof ramalkan untuk jawatan timbalan presiden akan berlaku pada pemilihan PKR 2022? Ya, jawatan nombor 2 merupakan antara jawatan yang penting. Di dalam mana-mana parti sekalipun, jawatan itu dianggap sebagai pegawai nombor 1, dan sudah pasti kalau kita bandingkan figura seperti Azmin Ali dengan Saifuddin Nasution, mereka mempunyai kekuatan, kelebihan yang berbeza-beza. Dan sudah pasti kita melihat kepada kedudukan ketika Azmin Ali berhadapan dengan Rafizi Ramli, isunya berbeza. Ketika itu Azmin Ali ingin membuat keputusan untuk bertanding jawatan nombor 1, tapi akhirnya bertanding jawatan nombor 2 kerana Presiden masih mahu terus bertanding jawatan nombor 1. Ketika ini kita melihat pertembungan adalah ketika ruang di mana PKR dengan kedudukan politik populariti yang tidak setinggi yang telah kita lihat ketika pertembungan di antara Rafizi Ramli dengan Azmin Ali. Sudah pasti ketika ini kita melihat seorang memberikan tumpuan kepada soal kesetiaan, soal bagaimana untuk meneruskan idealisme perjuangan, seorang lagi menyatakan bahawa perlu ada pembaruan, perubahan dan melengkapkan kedudukan jawatan nombor 1 dalam parti. Jadi bagi saya, pertembungan ini penting bagi masa depan PKR. Kerana jawatan nombor 2 ini juga akan memain peranan signifikan dalam memastikan hala tuju PKR di manakah kedudukannya selepas ini, bagaimana mampu untuk mengimbangi kedudukan presiden dan juga jawatan-jawatan lain dalam parti untuk melahirkan satu pasukan dan juga untuk memulihkan semula populariti dan juga kedudukan PKR sendiri. Berbanding sebelumnya ketika Rafizi Ramli bertemu dengan Azmin Ali, ketika itu PKR berada pada kedudukan yang saya rasakan jauh berbeza dengan kedudukan sekarang. Dengan siri kekalahan yang telah dilalui oleh PKR, sudah pasti kedudukan sekarang ini ahli mengharapkan satu perubahan drastik, satu pembaruan, satu keinginan untuk melihat PKR bangkit semula. Jadi jawatan nombor 2 ini juga akan disusuli dengan jawatan-jawatan lain. Bagaimana dapat melahirkan satu pasukan yang mantap bersama dengan Presiden untuk membina hala tuju PKR yang saya rasakan idealismenya unik, perjuangannya berbeza dan keanggotaan keahliannya juga berbeza, dan bagaimana pemilihan yang dilakukan ketika gembar tebur pilihan raya umum akan diadakan. Itu juga satu keberanian dalam kalangan PKR sendiri untuk meneruskan agenda pendemokrasian negara. Jadi bagi saya, pemilihan nombor 2 ini sangat penting, kritikal bagi PKR ketika ini. Bagaimana jawatan nombor 2 itu sama ada melengkapi nombor 1 atau akan menjadi pengkritik pada nombor 1. Prof, saya ada lebih kurang dalam 2 minit yang terakhir ini, mungkin boleh dikongsikan. Mungkin ini bukanlah satu tindakan yang popular daripada PKR untuk melaksanakan pemilihan partinya sebelum berlangsungnya pilihan raya umum yang ke-15. Mungkin pada waktu ini kita tahu mana-mana parti pun apabila berlangsungnya pemilihan parti, dalaman parti, sudah tentu akan ada berlaku sedikit keretakan ataupun pecahan dalam kalangan pimpinan parti itu sendiri. Mungkin pada waktu ini sejauh mana PKR ada kemampuan untuk mengukuhkan partinya selepas pemilihan PKR dan juga menuju PRU yang ke-15? Ya, dalam mana-mana pertandingan sudah pasti akan ada posisi yang melihat perpecahan berdasarkan kepada factionalisme ataupun politik kepuakan dalam pemilihan parti. Jadi yang menang harus melihat bagaimana usaha untuk merapatkan barisan, yang kalah harus memastikan bahawa mampu untuk mainkan peranan secara berterusan dalam parti. Prinsip yang penting adalah yang menang tidak menang semuanya, yang kalah tidak kalah semuanya. Bermakna sebaik saja selepas pemilihan, apatah lagi
tujuan matlamat pemilihan ini adalah untuk menzahirkan satu pasukan yang mantap untuk memulihkan zaman kegemilangan, zaman kebangkitan. PKR bermakna yang kalah dan yang menang harus bersama untuk memastikan dapat mempamer di dalam pilihan raya umum ke-15 yang saya rasakan akan menjadi ibu segala pilihan raya. Bagaimana PKR di samping berusaha untuk mendampingi idealisme perjuangan Pakatan Harapan mampu untuk memastikan PKR itu sendiri berada dalam mantap, kolaborasi politik dapat diteruskan dan perhubungan dalaman itu diperkukuhkan. Pengukuhan itu penting dalam usaha untuk memastikan ahli terus kekal percaya dan yakin kepada mereka, dan ini bergantung kepada barisan kepimpinan yang terpilih, dan tanggungjawab amanah barisan kepimpinan yang terpilih itu adalah untuk memastikan parti terus kekal, relevan, tidak berpecah, dan juga memastikan sejarah masa silam yang telah dilalui oleh parti lain dijadikan sebagai rujukan. Baik, terima kasih Profesor Dr. Siva Murugan Pandian yang mana berkongsi pada petang ini dua topik. Yang pertamanya melihat kepada pasca debat perdana Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Datuk Seri Najib Tun Razak. Kemudian di akhir tadi berkongsi sedikit pandangan melihat kepada perjalanan pengundian pemilihan PKR 2022 yang mana membuka tirainya pada hari ini dan difahamkan akan berlangsung selama pemilihan PKR akan berlangsung selama 10 hari. Baik, saya kira itu saja untuk waktu ini cerita di Sebalik Berita. Saya Fauzin, kita jumpa lagi.